السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia dan perkenannya, izin dan pertolongannya kita dapat menyambung balik kuliah dan kelas kita pada malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بالطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل ثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف برقية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. حديث رواه البخاري ومسلم. Tuan-tuan, ini hadis yang akan kita hurai pada malam ini insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, ada seorang lelaki yamshi bit-tariq, yang sedang berjalan di suatu jalan. Ishtadda alaihi al-'atash, kemudian dia merasa sangat dahaga. Ishtadda alaihi al-'atash. Lelaki ni dia berjalan satu jalan dalam satu permusafiran, tiba-tiba dia rasa dahaga. Dia rasa lapar ayak yang sangat, ishtad. Fawajada bi'ran, dan dia mendapati suatu telaga. Bi'run, satu telaga dia jumpa. Fanadhala, dia turun ke dalam telaga tu. Fiha fashariba, dia pun minum. Sambungan hadis itu, kemudian tuan-tuan, thumma kharaja, bila dia keluar, lepas dia minum tu dia keluar, fa idza kalbun yalhath, dia dapati di tepi telaga itu ada seekor anjing, yalhath, yang sedang menjelirkan lidahnya.
Ya'kulu thara minal atash, yang mana dia duduk jilat tanah tu kerana dahaga. Faqala ar-rajul, lelaki yang dah minum air tadi ni, dah lega, dah lepas dia punya hilang dahaga dia. Bila dia tengok anjing tu, dia kata, laqad balagha hadzal kalba minal atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Dia kata anjing ni dahaga seperti mana balagha. Dia ni dahaga macam mana aku dahaga tadi. Sebelum dia minum tu dia rasa dahaga, dia dah minum, dah hilang dahaga. Bila dia naik, dia nampak satu ekor anjing yang sedang menjelirkan lidah dia, duduk jilat tanah ni. Dia kata barangkali anjing ni dahaga macam mana yang aku dahaga tadi. Oleh kerana dia pernah melalui kesusahan seperti mana yang dirasai oleh anjing tadi, maka dia rasa kesian. Orang ni bila dia pernah melalui sesuatu perkara dan dia lihat ada orang lain ataupun ada pihak lain yang juga menempuh apa yang pernah dia lalu, perasaan dia akan lebih memahami situasi dan keadaan itulah. Jadi tak sama orang yang bila dia tengok dengan orang yang pernah melalui benda tu. Jadi dia rasa dia dahaga. Dia pernah rasa dahaga, kemudian dia dah minum air. Bila dia tengok anjing tu, dia seakan-akan boleh feel, rasa macam mana anjing tu rasa. Kan? Jadi dia tak sampai hati nak tinggal lah. Kan? Kemudian apa yang dia buat? Fanazalal bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Dia pun turun balik dalam telaga tadi ni, mala'a khuffahu ma'an. Dia memenuhi khuf, khuf, kasut kulit dia tu dengan air. Artinya dia pergi cedok air telaga tu dengan khuf. Tuan-tuan sebut bagi betul. Setengah orang dia duk tanya saya pun duk pembang dengan apa dia ni nak tanya. Dia nak tanya salat khauf. Salat apa? Salat khauf. Khauf salat apa? Salat ketika perang. Ketika kita takut, kan? Salatul khauf. Tapi kalau kita pergi tanya salat khuf, tak faham lah. Ustaz tu duk nganga salat khuf. Tu satu. Satu lagi soalan dia tanya macam mana? Dua-dua pernah tanya. Dia kata kita nak sapu khauf macam mana? Sapu khauf. Tak ada sapu khauf ni. Ni yang kita boleh sapu, ambil wuduk, sapu kot luak tu. Yang tu sapu khuf. Khuf kasut kulit tu. Khauf takut. Kan? Alladhi at'amahum min ju'. Sambung. Wa amanahum min. Jangan baca min khuf. Kan? Sebut tu bagi kena, baru boleh orang boleh faham kan? Baik. Sambung. Dia pun ambil lah khuf dia pergi isi. Amsakahu bihi. Bila dia cedok dengan kasut dia, dia nak khabat macam mana dengan dia duk pegang kasut tu. Dia buat lagu mana? Amsakahu bifi. Dia gigit kasut tu dengan mulut dia. Kan? Lepas tu dia bolehlah pegang. Kalau dia pegang kasut satu, macam mana dia nak panjat? So dia pegang, gigit kasut dia tu, dia pergi naik.
hatta raqiya fasaqa al-kalb, dia pun bagilah minum anjing tu. Fasyakarallahu lahu, di atas perbuatan dan tindakan dia itu, syakarallahu lahu, Allah Ta'ala berterima kasih pada dia. Yang kita duk kata syukran. Syukran tu makna apa? Terima kasih, syukur. Dalam hadis ni dia kata fasyakarallahu lahu, maka Allah Ta'ala telah berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, sebagai reward di atas perbuatan dia itu, Allah Azza wa Jal mengampunkan dosanya. Semua dosa dia ampun. Dalam sebahagian riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Bukhari dia kata apa? Fa adkhalahul jannah. Fa adkhalahul jannah. Dalam riwayat yang ni Bukhari Muslim juga, tapi dalam lafaz Bukhari dia ada tambahan sikit. Dalam lafaz Bukhari dia ada tambahan apa? Fa adkhalahul jannah. Bukan takat diampunkan dosa, dimasukkan dalam syurga. Di atas apa? Perbuatan dia bagi minum anjing tadi. Wa fi riwayatin lahuma, ada satu lagi hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Ada dua kes. Kes yang kedua ni kes yang apa? Kes yang kata bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Satu ekor anjing yang sedang berjalan di satu jalan yang dalam keadaan dia dahaga, seakan-akan yaqtuluhu, dia nak mati kerana lapar ayam. Dia nak mati kerana lapar ayam. Idh ra'athu baghiyun minal baghaya Bani Israel. Satu orang baghi. Baghi ni apa? Mumi. Dalam sebahagian riwayat dia kata mumi satun, perempuan pelacur. Baghi ni pelacur. Baghiyun min baghaya Bani Israel. Satu pelacur daripada pelacur-pelacur Bani Israel. Dalam sebahagian riwayat dia guna mumisah. Mumisatun ni kalau tengok dalam lisanul Arab, maksud dia satu orang perempuan yang kerja dia berzina dan dia goda orang untuk berzina. Jadi kalau kita translate pelacur tu betul ya. Pelacur ni artinya dia buat kerja tu dan dia goda orang untuk berzina sama. Jadi perempuan tu dia panggil mumisah. Perempuan yang jahat lah. Kan? Baik. Fanaza'at muqaha fastaqat lahu. Dia pun buat benda yang sama. Dia pergi cedok ayak dan dia bagi minum pada anjing tersebut. Faghufira laha bih. Maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi ada dua cerita. Satu rajulun, satu lagi baghiyun. Satu lelaki, satu lagi wanita. Jadi saya nak syarah kat tuan-tuan hadis ni lah macam ni. Hadis masuk syurga kerana bagi minum anjing. Baik. Kita tengok. Yang pertama yang disebut oleh para ulama, Allah Azza wa Jal di atas satu perbuatan hanya dengan memberi minum anjing menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Baik. Ada berapa benda kita boleh belajar?
yang sangat menarik. Hadis ni kalau kita tengok faedah dia banyak. Antaranya, kita pi yang bariyun tadi. Yang apa? Perempuan pelacur tu. Hadis ni kata para ulama, dia menjadi dalil bahawa orang yang melakukan dosa besar, kalaulah dia melakukan kebaikan, Allah tetap terima. Boleh faham tak? Maksudnya, kalaulah ada di kalangan manusia yang dalam masa dia melakukan kejahatan, dia juga melakukan kebaikan, Allah tetap mengambil dan menerima kebaikan itu jika dilakukan dengan ikhlas dan betul. Sebagai contoh, ada di kalangan kawan-kawan kita yang kaki judi, tapi dalam masa yang sama dia sembahyang. Barangkali ada di kalangan kita yang buat dosa besar, judi, minum arak, berzina, buka aurat, dikira dosa-dosa al-kabirah minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Tetapi peliknya, dalam masa dia bergelumang dengan dosa tu, adalah juga kebaikan yang dia buat. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang jahat dalam masa yang sama? Bukan tak ada benda baik dia buat, ada. Dia sedekah, dia sembahyang, rajin tolong orang, tapi dalam masa yang sama dia buat jahat. Adakah Allah Ta'ala mengambil kira kebaikan yang dia buat? Ambil tak? Ambil. Jadi kalau kita tengok satu orang yang jahat dari satu sudut, satu sisi dia jahat, tapi dalam sudut yang lain ada kebaikan, kita tak boleh kata hang tak payah buat baik lah, pasal apa yang hang buat baik tak guna di sisi Allah. Tak betul. Tetap ada nilai dan tetap ada pahala di sisi Allah. Boleh? Itu yang pertama. Sebab kalau kita nak kata orang yang fasik, macam perempuan ni fasik lah. Sebab mumisatun artinya orang yang memang kerja dia berzina. Dan laki-laki tadi barangkali mungkin dia juga daripada kalangan orang yang buat dosa. Tapi saya nak tekankan pada tuan-tuan, tidak mustahil ada orang yang kurang, lemah, rosak dari satu sudut, tapi dia ada kebaikan di sudut yang lain. Jadi boleh tak? Kita tak boleh pukul rata. Dia ni buat apa pun Tuhan tak pakai lah. Hang buat lagu mana pun Tuhan tak pandang lah. Tak betul. Kalau oleh kerana ada satu kesalahan, satu dosa yang dia buat Tuhan tolak, macam mana kita nak faham perempuan yang buat dosa, bergelumang dengan dosa, tapi dia buat baik, Tuhan kira yang baik tu. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan ulama juga menyebut bahawa hadis ni menjadi dalil apa? Bahawa orang yang melakukan dosa besar di sisi Allah, bila dia mati, kesudahan dia diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kalau kita boleh tengok di kalangan ahlus sunnati wal jamaah ada disebut tentang perkara ini. Saya cuba baca kepada tuan-tuan apa yang telah ditegaskan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Apa dia? Antaranya kata mereka, seseorang yang melakukan dosa besar, kita tidak boleh menentukan kesudahannya di akhirat esok. Dia berada di bawah tahtal masyiah. Apa dia makna tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. Maksudnya Allah Ta'ala boleh azab dia di atas dosa yang dia buat, dan Allah Ta'ala boleh ampun dia di atas kebaikan yang dia buat. Jadi kalau satu orang, katalah kawan kita yang haprak ni, yang memang rebuih tak empuk ni, memang tak boleh pakai ni, mati, tapi dia Muslim,
kita selalu kata apa? Kita tak boleh confirm kata dia mesti masuk neraka. Kerana Allah Azza wa Jal, dia hanya tidak ampun satu dosa saja kalau satu orang tu mati dalam keadaan dia tak taubat. Apa dia? Syirik. Jadi yang perempuan ni buat apa? Perempuan ni buat apa? Melacur. Tak, saya bukan nak kata melacur tu boleh. Tak. Saya nak habang kata melacur tu salah, dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan seseorang tu daripada daerah Islam. Jadi orang yang buat dosa besar tidak dikafirkan oleh ahli sunnah. Sebab tu kadang-kadang orang yang duk tuduh sebahagian pihak tu, dia kena bertanggungjawab tu. Pok ni duk kira nak buh orang dalam neraka. Baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Kadang-kadang dia tak faham, tapi apa? Dia nak cakap. Kita tak kata orang baca Yasin masuk neraka. Siapa kata orang baca Yasin masuk neraka? Kita kata siapa buat bid'ah masuk neraka. Bukan kita kata, Nabi kata. Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Nabi kata. Adakah setiap orang yang baca Yasin atau setiap orang yang buat bid'ah tu masuk neraka? Tak. Macam adakah, tuan-tuan saya nak tanya, orang yang tak pakai tudung masuk neraka ke tak? Tak, saya nak tanya ni, tuan-tuan jawab lah, takut pula. Orang yang berjudi masuk neraka ke syurga? Neraka. Orang yang main judi masuk. Tapi adakah semua orang yang berjudi akan confirm masuk neraka? Benda asal ya. Ni kalau saya tanya dekat tuan-tuan, orang yang berzina, kerja melacur macam perempuan ni, bariyun minal baraya. Saya nak tanya tuan-tuan, pelacur masuk syurga ke neraka? Masuk neraka. Satu orang mai tanya kita, Ustaz, saya ni kawak, ni rumah-rumah kau ni saya yang curi. Kalau saya mati, saya masuk apa? Tak tahu. Tapi kalau mencuri ni dosa besar, masuk neraka. Saya, aku tak tahu. Barangkali hang bertobat. Barangkali Tuhan ampun hang. Barangkali ada hang curi-curi apa ke? Hang buat baik, Tuhan atas baik itu masukkan hang dalam syurga. Sebab itu ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Yang mengkafirkan orang buat dosa besar ni siapa? Khawarij. Bukan ahli sunnah. Khawarij. Apa saya tu tuan-tuan jaga-jaga. Kan? Satu orang buat bid'ah dalam keadaan dia tak tahu. Dia kata benda tu sunnah. Dia ingat benda tu sunnah, dia buat. Dia berdosa? Tak. Allah Ta'ala tak hukum satu orang manusia yang tak tahu, yang dipaksa dan silap. Rufi'atil qalam. Nabi kata diangkat pena. Tak artinya tak ditulis dosa di atas 3 golongan. Minas sabi, daripada budak, hatta yablugh, sampai dia balik. Minan naim hatta yastayqadh, daripada orang yang tidur, orang yang tak tahu, sampai dia jaga. Artinya orang yang tidur, kalau dia tak bangkit sembahyang, dia tak berdosa. Jangan dia saja tidur pula. Dah azan nak bantai tidur tak boleh lah kan. Lagi baik. Daripada orang yang gila sampai dia berakal. So orang macam ni ada apa? Ada uzur. Nampak? So sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Allah kata yaghfiru liman yasha'.
Dia boleh ampun siapa yang dia nak. Wa yu'adzibu liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan dia boleh azab siapa yang dia nak. Tapi satu benda sahaja yang dia tak bertolak ansur dan dia tidak boleh memberikan keampunan, melainkan orang tersebut memohon keampunan sebelum dia mati, iaitu menyengutukan Allah dengan sesuatu. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Dia kata, sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia melakukan dosa. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Tentu ingat kata-kata dia ni sampai bila-bila. Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahmad ni di kalangan ulama bila disebut Imam Ahli Sunnah, kalau orang tanya siapa dia Imam Ahli Sunnah, maksud ulama bila disebut Imam Ahli, semua Imam Ahli Sunnah, tapi gelaran tu kalau orang kata Imam Ahlus Sunnah, dia merujuk kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia melakukan dosa, maksudnya dia tak bertaubat, dia menerus dosa-dosa dia tu, dia buat berterusan. Apa kata Imam Ahmad? Istaujaba biha al-uqubah. Pada adat, maksudnya satu orang yang dia mati dalam keadaan dia buat dosa, dia tak bertaubat, istaujaba, maka dari sudut zahir hukumnya dia diazab. Tapi kata Imam Ahmad, fa amruhu ila Allah. Faham tak? Kalau orang tanya kita, saya tak sembahyang ustaz, masuk neraka ke tak? Orang yang tak sembahyang ni masuk neraka lah. Tapi hang tu aku tak tahu. Sebab bagi kita orang yang buat dosa, dosa tu membawa ke neraka. Tapi Imam Ahmad kata fa amruhu ila Allah. Tetapi kita katakan urusannya diserahkan balik kepada Allah. In syaa azzabahu wa in syaa ghafara lah. Jika Tuhan mengkehendakinya, Tuhan akan mengazabnya, dan jika Tuhan mengkehendakinya, Tuhan boleh mengampunkan dia. Pasal itu kita kata fa amruhu ila Allah. Urusan tu balik kepada Allah. Individu kita tak tahu, tapi kita sebut atas dosa. Siapa yang makan riba, makan rasuah, makan judi, buka aurat, minum arak, mengumpat, fitnah, mengata, ini semua dosa besar yang Allah janjikan neraka. Tapi pelaku dia, orang yang buat, diserahkan urusan dia kepada Allah. Itu pengajaran yang boleh kita ambil. Kemudian tuan-tuan, kata Mula Ali Qari, dia kata apa? Dia kata qala Ibnul Malak, berkatalah Ibnul Malak, wa fil hadithi dalilun ala ghufranil kabirah min ghairi taubah. Tu dia, lagi sakan. Dia kata apa? Wa fil hadithi dalilun ala ghufran al-kabirati min ghairi taubah wa huwa madhhab ahlus sunnah. Kata Ibnul Malak, dan inilah hadis yang menjadi dalil ala ghufran, di atas bukti bahawa Tuhan akan mengampunkan dosa besar walaupun min ghairi taubah, walaupun dia tak taubat. Tuan-tuan tengok, dia kata apa? Wa fil hadithi dalilun, dalilun, inilah hadis yang menjadi dalil ghufran al-kabirah min ghairi taubah, min ghairi taubah. Kalau bertaubat dia tak jadi isu. Bunuh orang sebelum mati bertaubat, berzina sebelum mati bertaubat, mencuri sebelum mati bertaubat. Tapi dia ada dia punya prosedur dia lah.
Tak bolehlah tuan-tuan balas duit masjid, mayang 2 rakaat, ya Allah aku minta ampun, selesai. Esok Jumaat pula balas lagi 300, ya Allah aku bertaubat. Tak acik macam tu. Kan? Dia kena ada dia punya tata tertib dah. Tapi nak habaknya, siapa-siapa yang mati buat dosa besar, kalau dia tak bertaubat sekalipun, hadis ni menunjukkan diampunkan dosa dia. Dan inilah mazhab ahli sunnah. Dalilnya apa? Perempuan pelacur tadi. Sebab dalam hadis tu tak dinyatakan dia berapa? Bertaubat. Kok dalam hadis tu kata setelah dia bagi minum anjing tu, dia bertaubat dan menjadi ustazah. Mengajak Quran di kampung. Tak ada. Dia kata apa? Dia kata bariyun min baraya. Baik, itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, yang ni dia kena keras sikit. Saya takut, bukan saya takut, ulama takut. Ulama takut apa? Bila kita baca hadis ni, kita tak terang betul-betul, sat lagi dia pi buat jahat, dia buat apa? Agak-agak tuan-tuan lah, hadis ni boleh buat model apa? Ni tulis ni. Tulis pun ingat lah. Apa dah? Dia buat model apa? Barangkali saya ingat yang buat jahat, lepas tu dia pi jamu orang makan, dia ambil hadis ni. Dia balas duit 300-400 ribu, dia tibai duit projek ni, dia tibai duit projek ni, dia rasuah kot ni, dia rasuah kot ni, dia makan duit haram ni, dia makan duit haram ni, dia pi kedai Pak Mat jual buah tu, dia beli pisang, mai bagi masjid bawa temuk, lega tu. Betul tak? Boleh pakai dah hadis ni jadi kot tu? Tuan-tuan betul tak? Tak, kalau kita baca hadis ni, satu orang dia tahu ustaz, saya ni sebahagian ustaz ni kena jaga-jaga. Depa ni kadang-kadang duk jadi apa? Bukan semua, sat lagi marah pula depa. Bukan semua, tapi sebahagian orang agama ni, sebahagian ba'dun nas. Sebahagian orang agama ni bahaya tak apa siapa? Depa pi duk jadi rubber stamp pada geng kaya-kaya ni. Geng kaya-kaya duit ada banyak ni, depa cari nanti untuk lebai ni. Dia tahu ustaz saya ni duk boleh projek makan duit. Jangan takut. Ada hadis dalam kitab. Kitab pun bukan nipis tepai ni. Dia kata sini Datuk, satu perempuan belacur Datuk. Dia bagi minum anjing, dia masuk syurga. Datuk buat nuri lah, usrah Datuk. Oh, jamu lah. Mereka ni Datuk makan, buat asyik tomato ke apa ke. Masuk. Allah ampun Datuk yang takut. Betul ya kau ustaz? Betul, jadi kawan ni tu dia. Dia dah ada apa dia? Dia dah ada cok mohor. Jangan duk takut. Kita buat saja jamu geng-geng lebay ni makan. Panggil budak-budak tahfiz mai baca Yasin. Bagi tahfiz nu 3,000, bagi tahfiz ni 3,000, kita balas 3 juta ke atas. Pasal apa? Pasal ada orang agama yang tukang duk. Orang jahil ni dia bukan berani tau. Tuan-tuan percaya? Orang jahil ni dia bukan berani, melainkan apa? Melainkan ada tukang duk bagi dalil ni. Yang tukang bagi dalil ni bukan bagi dalil saja. Mesti makan suap. Sebahagianlah kalau siapa yang tak makan tak payah duk melompat lah, tapi siapa yang melompat kita faham lah. Pasal tu kadang-kadang ni ada buat maksiat sepanjang tahun. Telefon ustaz tu. Okey ustaz, bulan 12 satu package umrah. Ustaz ni pun pi bawa. Dia kata Datuk. Bukanlah Datuk, tapi nak bang kata orang kaya lah. Takkan nak orang kaya lah. Datuk lagi marah pula. Ada Datuk orang ada mai jumpa saya. Dia tak apa dia sebut Datuk yang kali ya. Bukan semua Datuk jahat. Tak apalah yang Datuk baik tak masuk lah. Yang kita cakap ni Datuk jahat. Dia kata orang kaya. Payahlah kita panggil orang kaya lah. Sekali orang kaya marah pula. Setengah orang dia bawa orang kaya ni pergi Mekah. Dia pergi buat apa? Dia pergi basuh dosa mereka. Cuci. Pasal ni hadis ni. Hadis ni bagi minum anjing masuk
syurga. Ni bagi minum orang masjid. Pasal tu tuan-tuan tengok, pisang minggu ni ada, minggu depan tak ada. Minggu yang ada tu mungkin kena. Pasal ada orang tuan-tuan, dia pakai dalil apa? Dia pakai dalil Robin Hood. Tak apa dia curi pun, dia nak bagi ke orang miskin. Sehingga matlamat yang salah tadi, matlamat yang betul tadi, matlamat tu betul. Tapi matlamat yang betul itu telah menghalalkan cara yang salah tadi. Jadi geng-geng pelacur jangan duk syok pula. Saya tuan-tuan. Saya kena baca bab ni, saya kena terang bagi habis ni, kena terang bagi habis. Sagi geng-geng pelacur ni pula depa pi cari mana-mana pusat belah anjing ke belah kucing ke apa ke, depa pi duk jadi main sponsor. Kan di apa? Di Batu Pahat tu ada rumah busana kucing. Depa kata hampa pi bagi makan kucing banyak-banyak. Hampa nak buat apa buat, pasal apa? Syakarallah, Allah Taala terima kasih kat hampa nanti. Hadis ni tuan-tuan, dia bukan makna lagu tu. Allah Ta'ala bukan ampunkan baghiyun minal baghaya tadi ni kerana dia bagi makan tu. Tak. Yang ni ramai orang salah faham. Sebab kalau kita kata bagi makan itu menyebabkan orang diampun dan masuk syurga, maka orang akan gunakan benda ni untuk apa? Menghalalkan tindakan dia. Tak apa. Tu imam jangan takut. Saya nanti pergi carilah tang mana-mana tu imam, tak apa. Tapi saya sebelum nak dapat benda ni tu imam, saya nak kena buat benda salah. Tak apa. Kalau kata kena buat pun, kalau kata tak buat orang lain boleh, masjid tak dapat apa langsung. Tapi kalau kata boleh kat Tuan Haji, walaupun salah tu tak apalah, kita berdoa-doa lepas ni insya-Allah lah. Pilah, tak apa. Boleh tu imam? Boleh. Saya doakan percaya. Tak. Tapi kata ulama, Allah ampun wanita ni kerana apa? Yang ni yang membezakan. Satu orang mungkin boleh sedekah, satu orang mungkin boleh buat kebaikan, tetapi itu bukan yang Tuhan tengok. Tuhan tengok apa? Wanita ni Tuhan ampun kerana ikhlas dia tu. Jadi maksudnya kalaulah satu orang tu dia duk bagi makan, dia duk buat kebaikan dengan dia beralasan bahawa tindakan itu boleh mengcover. Bahasa Melayu saya tak tahu nak guna apa. Boleh menutup kejahatan dan kemungkaran dia. Kita katakan hadis ni tidak menjadi lesen pada dia. Bukan itu maksud hadis ni. Siapa yang melacur dia kena berhenti. Siapa yang buat benda haram dia kena berhenti. Tak padan dengan dia bagi makan kucing. Tu saya nak abang. Tetapi Allah mengambil kira rahmat dia pada perempuan ni di atas apa? Ikhlas. Walaupun perempuan ni bagi sekali tu ya. Bukan kerja perempuan ni hari-hari duk pergi cari mana anjing lapak, mana anjing lapak tak. Kebetulan dia lalu di jalan tu, dia nampak anjing tu, dia bagi. Di atas ikhlas dia, pasal tu Allah sebut dalam Quran banyak kali. Apa dia? Derma yang ikhlas lebih baik daripada derma yang tidak ikhlas. Kan? Tuan-tuan biasa dengar kan? Dalam firman Allah Ta'ala, banyak kali Allah Ta'ala sebut pasal ayat-ayat yang berkaitan dengan derma ni bukan pada nilai tu. Saya nak baca kat tuan-tuan sikit apa yang disebut oleh para ulama dalam ayat. Allah kata apa? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Quran sambung, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqah yatba'uha adha. Apa maksud dia? Allah kata orang-orang alladzina yunfiquna fi amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah dan mereka itu tidak
selepas mereka belanja tu, mereka tidak mengungkit pemberian mereka, dan mereka tidak menyakitkan hati orang yang menerima. Quran kata mereka itu beroleh pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, tidak ada perasaan takut di atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak duka cita. Syarat dia apa? Thumma la yutbi'un ma anfaqu manna wala adha. Syarat dia thumma la yutbi'u, lepas dia bagi tu dia tak ungkit. Apa maksud tak ungkit tu? Manna wala adha, dia tak menyakitkan hati, artinya dia ikhlas. Allah kata lebih baik daripada sedekah yang yatba'uha adha, yang mana mereka bila depa bagi, depa mengungkit, depa menyakitkan hati tak ikhlas. Kemudian Allah kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah ini merosakkan pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkit. Artinya tak ikhlas. Allah duk fokus dalam ayat tu apa dia? Ikhlas. Lepas tu Allah kata apa? Seperti mana orang yang kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia bagi itu ria'an nas, nak tunjuk ke orang. Jadi hadis ni bukanlah nak bagi lesen pada orang-orang untuk terus bergelumang dalam masa yang sama depa pi buat. Kita bukan lagu agama apa? Agama lain lah, saya tak disebut lagi depa marah. Setengah agama depa buat jahat, pi bayar padri, dengar buat confession, pengakuan, padri kata you diampunkan. Lepas tu kita duk tanya agak, padri kalau dia buat dia nak pi habaq kat siapa? Dia pi habaq kat ketua padri. Ketua padri kalau buat dia habaq kat Tuhan. Semua no problem. Ada duit semua boleh settle. Kan? Satu orang kaya nak buat pi markah, bukan bini pi Mekah. Tanya Pak Lebai jenis lebih longgak. Boleh tak saya nak bawa markah pi Mekah? Boleh tu. Kita ambil bilik asing. Pasal apa dah tu nak bawa pi Mekah? Lepas tu kami nak pi bercuti di Europe. Eloknya pi bercuti dulu di Europe, balik kita singgah di Mekah buat umrah. Allah ampun dosa. Boleh handal lagu tu? Jahannam. Tapi nak kata nasihat tak bagus pula. Yang bagi nasihat ni Kasim ah? Kasim Patelon. Tuan-tuan lupa hadis, lupa cerita, lupa. Saya yang duk peringat. Masya Allah tuan-tuan. So baik, balik pada hadis ni. Pengajaran yang keempat apa dia? Ada masa ni? Pengajaran yang keempat, hadis ni menjadi dalil rahmat Allah lebih luas daripada murka dia. Sebab itu satu orang dia masuk ke dalam syurga bukan kerana amalan dia. Jadi dia jangan ujub. Dia jangan berasa dengan amalan dia itu menyebabkan dia masuk syurga. Tak. Sebab kalau kita tengok amalan kawan ini sikit tapi masuk syurga. Pasal ada orang bila dia buat banyak, dia ujub, dia ghurur. Tahu ujub dengan ghurur ni tahu apa dia? Saya jumpa dah. Dia kata takkan ku saya nak masuk neraka. Banyak dah baik amalan saya buat ni. Kita dengar tersandang. Takkan ku berapa masjid dah saya buat. Berapa ramai dah saya hantar pergi umrah. Takkanlah ku. Dia pada abang kata, boleh berhenti dah ku. Sakal sangat. Dia pun tahu saya. Dia panggil ujub. Nampak? Kita bukan masuk kerana pahala kita. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, tak masuk syurga kerana amalan. Wala anta ya Rasulullah. Dan juga bukan kerana aku. Bukan disebabkan oleh. Tuan-tuan, amalan Nabi pun tak menyebabkan dia masuk syurga. Kita masuk dengan rahmat Allah. Sebab itu Allah bila dia nak introduce, nama dia ada berapa? Ada 99. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina ithman
faman ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah itu 99 nama, siapa yang hafal masuk syurga. Daripada 99 tu, berapa nama yang paling kerap dia sebut dalam Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman nak habaq kata sifat dia yang paling banyak kali apa dia? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sampaikan tuan-tuan, Nabi buat perumpamaan apa? Satu ekor kuda, dia tak akan pijak. Kuda ni dia angkat, dia nak terpijak, dia tengok anak dia tak pijak kerana dia sayang. Di sisi Tuhan ada 99 kali kasih sayang lebih pada kuda tadi. Kita azan dulu, saya buat kesimpulan daripada hadis ni. Allahu taala a'lam. Baik tuan-tuan, hadis ni seperti yang kita sebut tadi, dia menunjukkan rahmat Allah yang luas. Hanya dengan satu amalan yang kecil menyebabkan satu orang boleh masuk syurga di atas ikhlas dia. Barangkali ada sebahagian kita yang banyak amalan, tetapi di atas amalan itu riya, sum'ah, apa lagi? Ujub. Maka Allah Ta'ala tak terima amalan itu. Sebab kita masuk dalam syurga ni dengan rahmat Allah. Dan satu orang dia hidup di antara bainal khawfi war raja. Ahli sunnah ni hidup dia di antara dua, dan dia tak boleh lebih satu kurang satu. Dia kena dua benda. Apa dia? Yang pertama, kita kena hidup dalam al-khawf, takut pada kemurkaan Allah. Pasal itu kita tak boleh tuan-tuan over confident. Maksudnya saat lagi bila kita baca hadis Allah Ta'ala ampun, Allah rahmat apa semua, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, dia panggil merasa aman daripada kemurkaan. Tak apa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Lembut, Allah Maha Pengasih. Dia duk baca hak hala tu ya, dia tak baca hak hala azab mu. Pasal Allah memang sebut wallahu ghafurur rahim, wallahu raufur rahim. Memang Allah sebut yang dia tu maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha baik, maha apa semua. Tapi jangan tak baca ayat-ayat wallahu syadidul iqab, wallahu adzabun alim, semua azab yang pedih apa semua tu. Yang tu jangan baca, jangan tak baca. Sebab itu kita kena ada apa? Bainal khauf, takut Allah Ta'ala ambil tindakan di atas dosa kita. Sebahagian orang dia buat dosa di atas anggapan apa? Tuhan pengampun, jadi dia tak berasa takut nak berhenti. Apatah lagi dia terkena istidraj. Dia tak, pasal tu yang tuan-tuan tengok tu, berapa ramai orang yang dia pergi Mekah, dia kata apa? Tengok, dia pergi Mekah, kan? Walaupun dia tu buat benda yang Tuhan haram, dia tu asalnya laki, pi buat jadi perempuan, dia pijak tanah Mekah, dia pijak Masjidil Haram, tak dia apa pun. Kut-kut lah dia kan, dia tu dilaknat. Kan Tuhan laknat. Pasal apa Tuhan laknat? Pasal daripada laki pi jadi perempuan, dia buat pembedahan apa semua kan, tuan-tuan pun tahu kan. Lepas tu dia pi Mekah, pula dia buat apa? Dia pi buat video, dia kata Tuhan tak buat apa kat dia. Dia nak habaq kata Tuhan pun macam endorse lah, setuju. Saya nak habaq kat tuan-tuan, bukan syarat kita pergi Mekah tu kena hukum. Cuma kadang-kadang cerita orang Melayu tu dia lebih ya lajak. Tak nampak Kaabah, tak nampak hotel, kasut hilang, makan tak lalu. Ni semua balasan Tuhan. Ni tuan-tuan takkan tak pernah dengar cerita orang duk menipu dalam Masjidil Haram tu. Kan geng-geng sindiket nak picum Hajarul Aswad tu. Depa bukan scam lekeh-lekeh punya. Depa scam betul-betul depan Kaabah tu. Betul-betul depa pau orang, depa bohong, depa tipu orang depan Kaabah. Bukan sekali, berkali-kali. Depa patut mau kata, hampa tengok kami tipu banyak mana dah. Tak ada kantui pun. Tu saya nak kata, bila kita buat satu dosa, kemudian Allah Ta'ala ta'azab, bukan bermakna. Pasal itu kita selalu sebut, benda yang Tuhan izin jadi,
bukan bermakna Tuhan setuju benda tu. Benda yang Tuhan bagi jadi banyak. Sihir jadi tak? Jadi. Banyak benda haram yang orang buat jadi, tapi itu bukan dalil Tuhan setuju, redha. Okey, pertama tuan-tuan kena ada rasa takut. Yang kedua tuan-tuan kena ada rasa apa? Raja. Apa dia tu raja? Mengharapkan keampunan Allah. Sebab itu satu orang yang nak mati, dia kena ada dua perasaan ni. Dalam hadis, satu orang laki-laki nak mati, Nabi pergi ziarah dia. Mengunjung ni mati, melawat dia. Mengunjung ni maksud dia orang dah mati kan, dia pergi ziarah dia. Dia tak mati lagi. Nabi tanya pada pemuda ni, dalam keadaan hang sakit, sakarat, nazak nak mati ni, apa yang hang rasa? Nabi tanya dia dalam hadis yang sahih. Dia kata ada dua benda. Dalam keadaan ni orang tak fikir lah soal lain. Apa benda yang hang fikir dalam keadaan ni? Pertama dia kata apa? Pertama dia kata dia harap Allah dengan rahmat dia ampun dosa dia. Pertama dia harap Allah dengan rahmatnya yang luas, rahmatnya yang mendahului murkanya, pengasihnya Allah, ampunlah kalau dia ada dosa. Yang kedua, dia duk risau kalau dia mati Tuhan azab dia. Dia takut. Dengar jawapan laki-laki itu. Nabi kata, mana-mana orang yang ada dua perasaan ini di saat sakaratul maut, Allah Ta'ala akan berikan apa yang dia harap. Siapa yang takut Allah azab, Allah tak azab. Siapa yang harap Allah ampun, Allah ampun. Sebab itu ketika kita nak mati, antara amalan yang kita kena ajak orang yang sakit tu apa dia? Dia hendaklah memperbaiki sangkaan dia kepada Allah masa dia sakit tu. Tuan-tuan pilah katalah lagu mana pun, bagi dia sangka baik dengan Allah. Dia kata kalau Allah ambil hang, barangkali Allah dah basuh dosa hang, dah sampai masa dia elok dah hang nak mati pun. Kalau Allah Ta'ala nak bagi hang sihat, nak bagi hang panjang lagi, atau nak bagi hang lama lagi tanggung sakit ni, barangkali Allah nak bagi dia sangka macam tu. Kita jangan bagi dia sangka buruk. Dia kata pasal apa hang Tuhan biar sampai teruk macam ni ha? Orang lain sakit sehari dua mati, yang hang sampai berbulan-bulan keluar masuk tak mati-mati ni. Awak yang Tuhan buat lagu ni kat hang ni, hang ada buat apa? Dia dah sangka buruk dah kat Allah. Artinya Allah layan dia, treat dia dengan satu pelayanan yang teruk. Tak boleh tuan. Itu pengajaran. Dan yang terakhir. Yang terakhir tuan-tuan apa dia? Hadis ni mengajar kita, sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Jadi sebaik-baik wakaf, sebaik-baik sedekah, derma, sumbangan apa dia? Ayak. Masjid ni tak bagi ayak. Masjid di Tituk Bandar bagi ayak. Ada setengah masjid dia bagi ayak. Kak ustaz dia bagi sampai 6 botol. Bagus. Dalam kita duk puji kan. Kat jemaah hangatlah, jemaah pun dapat ayak bagi. Sebaik-baik tuan-tuan, ada apa ni kedai es krim Moktis tu yang dekat Ikaf tu. Tuan-tuan tengok dekat tepi kedai dia ada buat wakaf air. Dia buat pipe ayak tapis tu free of charge. Free of charge. Berapa ramai orang apa? Pergi ambil, bawa botol PEC. Free siang malam pagi petang. Free. Mungkin di atas dia wakaf tu dia ada 80 brand seluruh Malaysia. Kan? Dia toke tu kawan isteri saya belajar sekali. Kami kenal daripada dia mula kecil tu. Allah bagi sampai dia kedai depan ekor kecil itulah, tapi maju, alhamdulillah rezeki dia. Dia buat wakaf air. Memang ada kelebihan wakaf air. Sebaik-baik wakaf ni ayam. Sedekah ayam.
Dalam hadis ni pun kelebihan dia bagi minum air. Dan ketika mana Nabi sampai di mana? Di Madinah, kan tak ada air. Hanya ada satu telaga. Nabi kata, siapalah boleh pergi beli telaga tu? Uthman pergi beli. Nabi kata, Uthman tidak akan binasa hidup dia lepas ni. Telaga tu berayak sampai lah. Bi'ru Uthman, telaga Uthman. Tuan-tuan ada cerita tu telaga ni, ayak ni. Tuan-tuan kenal satu orang nama Al-Hakim An-Naisabur. Dia ni alim besar. Dia meninggal tahun 405 Hijrah. Dia meninggal 405 Hijrah. Nak habis hari ni saya pun tutup kitab dah ni. Cuma nak cerita ya. Tuan-tuan yang usah hati kan. Dia setengah orang dia tengok ustaz tutup kitab, alhamdulillah. Tapi yang katuk tu yang panjang. Dah saya nak cerita dua cerita. Cerita bukan hadis, cerita. Boleh ambil pengajaran. Pasal yang berlaku ni di kalangan orang-orang alim. Satu orang nama Al-Hakim An-Naisabur. Alim besar. Meninggal tahun 405 Hijrah. Dia ada tulis satu kitab. Kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar. Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab apa ni? Okey, tak pernah dengar, tak tahu. Dan malam ni baru dengar. Tak apa. Bukhari biasa dengar. Sahih Bukhari. Bisa. Tuan-tuan jangan kata, Sahih Bukhari apa dia? Nasi Bukhari tau. Sahih Bukhari siapa yang tulis? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ni dia orang mana? Bukhara, Uzbekistan. Kubur dia ada di Uzbek. Di Bukhara, di Uzbek. Dia bukan orang Arab. Hebat tuan-tuan. 6 ulama hadis ni yang terkenal. Bukhari, orang Bukhara. Tirmizi, At-Tirmizi, orang Turmuz, bukan Arab. Apa lagi? Abu Daud, Sijistan, orang Sijistan. Apa dia lagi? An-Nasa'i, orang Nasa'. Tu semua hujung-hujung Bukhari tu, Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, As-Sijistani, Abu Daud. Dia ada dua, Abu Daud As-Sijistani dengan Abu Daud At-Tayalisi. As-Sijistani yang Sunan Abu Daud tu. Kita lagu tu tak tahu kita apa, duk perukunan tu. Bukanlah salah kan, perukunan Munyatul Musalli tu. Kita hadis tak tahu kan. Bukhari, Muslim ni yang dikatakan orang Arab ni Muslim bin Hajjaj. Sahih Muslim tu yang dikatakan dia tu je orang Arab. Yang 5 lagi semua bukan Arab. Nak habaq kata agama ni kira adil lah. Hang tak Arab pun kalau hang mengaji boleh. Dia tak ada kuota Arab. Nampak? Okey, baik. Balik tang mana tadi? Tang Mustadrak ala Sahihain. Al-Hakim An-Naisaburi ni dia tulis satu kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang mana dia himpunkan hadis-hadis, bagi dia syarat hadis tu Bukhari punya syarat. Syarat sahih mengikut Bukhari, tapi Bukhari tak buh dalam kitab dia. Dia buh, dia himpun. Patutnya hadis tu sahih, patut Bukhari punya syarat tu lengkap ikut syarat Bukhari, ikut syarat Muslim. Tapi Imam Bukhari tak ambil hadis tu, Imam Muslim tak ambil, dia buh dalam kitab dia Mustadrak ala Sahihain. Makna dia ni kira alim lah, hebat lah. Ada satu cerita tentang dia sakit, dikatakan dia sakit. Al-Hakim An-Naisabur ni dia sakit. Dia tulis surat kepada guru dia Abu Uthman As-Sabuni. Abu Uthman As-Sabuni. Dia tulis surat ni untuk tok guru dia doakan dia. Tok guru dia doakan dia bagi dia lega. Orang soleh doa lah kan? Orang soleh doa. Dia pun tulis surat, hantar dia. Tok guru dia pun baca dalam majlis tu, kita semua mari doakan untuk Al-Imam Al-Hakim An-Naisabur. Satu orang perempuan ni dalam majlis tu, dia dengar, dia susah hati, dia kesian. Pasal Al-Hakim ni sakit. Dia kesian. Jadi apa nak jadi? Cerita tu kata,
perempuan ni telah bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata suruh dia sedekah ayam, sedekah ayam. Jadi perempuan ni telah pergi cerita dekat Abu Uthman As-Sabuni. Abu Uthman As-Sabuni habaq dekat Al-Hakim Naisabur, hang buat wakaf ayam. Apa yang dia buat? Dia telah korek telaga tepi rumah dia untuk dia bagi orang minum. Dulu tak ada pek ayak lagu kita. Kita lah ni pek ayak banyak, ayak tak ada. Nah kan, yang tu pun satu bab lah. Balik pada tajuk kita tadi. Seminggu lepas dia korek orang minum, fabara'a. Kata dalam cerita tu, dia lega. Dia lega. Tu yang kata hebat sedekah ayak ni, orang bagi minum. Okey, tu satu. Yang kedua, cerita Abdullah ibnul Mubarak. Satu orang mai dekat Abdullah ibnul Mubarak, bukan Abdullah ibn Mubarak tu sakit. Satu orang mai dekat Abdullah ibn Mubarak, dia kata dia sakit. Dan dia dah penat dah pergi berobat, jumpa semua ni, dia tak lega-lega. Abdullah ibnul Mubarak kata, hang pergi sedekah ayam. Bukan hang pergi jampi ayam. Atau pergi sedekah ayam. Dia pun ikutlah petua Abdullah ibn Mubarak tu, pergi sedekah ayam. Buat bagi ayam orang minum apa semua. Dia lega. Jadi di kalangan ulama, mereka kumpul cerita-cerita ni, mereka buat satu pengajaran besarnya fadilat orang yang sedekah air. Saya cerita ni kerana ada kaitan dengan hadis tadi ni yang juga sedekah ayam. Tapi bila kita buat, kita ikhlas. Janganlah tuan-tuan sekali lagi buat satu paik di masjid, duk tunggu tak boleh apa pun, 2 bulan dah duk bayar bil ya. Sebab tu kadang-kadang saya ada kawan-kawan duk menega makan. Saya kata dekat mereka, cubalah hampa buat satu tung ayam kosong pun boleh, bancuh ayam sirap pun, bagi free. Kan, bagi free. Bagi orang main minum boleh bagi free. Tak ada lah lagi kita jumpa, itu dia ikut petua ustaz, bankrupt terus jual habis kursi meja. Pasal apa? Pasal bagi orang minum ayam sirap free. Tak ada. Tapi bila kita bagi orang minum, tuan-tuan bayangkan, orang tu hilang dahaga besar. Dan Quran kata aja'altumus siqayah. Quran sebut bagi minum ayam pada orang buat haji. Nampak? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Dan pengajaran hadis ni banyak kali dah kita dengar. Mungkin ada benda-benda baru yang saya sebut ni jadi panduan dan pedoman untuk kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.